Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung untuk bab 4 chapter 4. Pasaran, sasaran dan segmentasi pasaran. Pasaran, sasaran dan segmentasi pasaran. Awak kena tulis saya ada anak juga, bila dia ada exam dia kata tak tahu apa sebab dia tak tulis bila tulis ni awak tahu dia punya rangka dia. Saya cakap awak mula dah ngantuk, baru nak mula dah menguap Dan lelaki ni bila ketubah tidur pasaran, sasaran atau target market. Dia bahasa Inggeris target market. Saya akan selalu selang-seli dengan bahasa Inggeris pasaran, sasaran ataupun target market. And segmentasi pasaran ialah market target. Segmentation. Segmentasi ialah segmentation, segment. Kalau awak tengok gambar ini, dia adalah apa ni? Gambar apa ni? Dat. Ataupun yang ini ialah apa ni? Ni papan dia punya ni lah, dat dia. Okey, kita nak menjual kepada yang betul, kepada orang yang betul lah. Target kita lah. Jangan kita tersalah Jangan kita tersalah jual. Contohnya kalau awak nak jual buku kanak-kanak, kepada siapa jual buku kanak tu? Kanak-kanak tu ada duit kepada kanak-kanak dan mak dia lah. Tapi jangan awak jual buku tu kepada apa? Kepada orang tua contohnya. Dia tak ada siapa awak jual, takkan nak baca kalau macam radio, awak suka dengar orang remaja suka dengar radio apa? Era kan? Macam saya Klasik Nasional. So dalam Klasik Nasional lagu-lagu dia lagu apa? Lagu orang lama. Kalau macam radio dia lagu apa? Lagu orang muda, segar. Kalau azan pun cepat kan, era azan lah cepat ataupun dia ringkaskan. Kalau untuk Klasik Nasional azan lama, ada apa nama, doa-doa dan sebagainya. So penyedia bagi keluaran tersebut kena mengkaji siapa kita punya target, dan kita kena mencari yang betul-betul target. Contoh kalau seorang nelayan, dia nak memukat biasa kat mana dia mukat? Dekat laut ataupun sungai kan. Tapi kalau awak tahu kat situ kat tasik memang tak ada ikan, awak menebar juga. Betul tak? Salah Awak tak kena pada target dia. Macam contoh, lagi teruk kalau awak tebar jala dekat dataran tu, tak ada air. Lagi teruk memang tidak mencapai target. Pandai. Okey. Yang ini kita akan belajar pasaran, sasaran dan segmentasi pasaran. Segmentasi maksudnya apa?
Segmentasi kita punya segmen-segmen. Boleh pula berdiri Segmentasi maksudnya segmen. Contohnya kalau kita pengeluar produk kesihatan, ya, kita ada apa? Kita ada shampoo. Apa jenis-jenis shampoo yang ada? Shampoo yang untuk orang budak-budak kecil kan, supaya tak berari kan. Ada shampoo untuk apa? Remaja. Ada shampoo untuk apa? Orang tua. Orang tua yang ubat. Ada shampoo untuk orang pakai tudung. Itu adalah segmen-segmen bagi shampoo lah. Dan dalam keluaran kita juga kita ada segmen-segmen, ada pelbagai jenis segmen produk. Macam kereta Proton, kita ada keluarkan pelbagai segmen. Contohnya segmen untuk kereta atau produk kereta untuk remaja. Biasa kereta apa? Orang remaja beli kereta apa? Mighty. Kereta untuk orang berkeluarga, Ezora, Alza kan. Kereta untuk orang yang ekonomikal, tak ada duit lah, gaji kecil, apa? Azia contohnya. Itu adalah segmen-segmen yang kita kena kaji lah terhadap keluaran kita. Macam contoh kita jual kepik. Ada kepik yang apa? Ada kepik yang apa? Pedas. Pedas pada siapa? Orang tua, orang biasa. Ada kepik yang apa? Ada kepik yang tak pedas. Pada siapa kepik yang tak pedas? Tak kan? Takkan pedas ni? Tak kan? Boleh makan pula Ada kepik yang untuk orang tua yang tak ada gigi. Macam mana kepik yang tak ada gigi? Lembut boleh cecah air, dia boleh apa? Lembut sebagainya kan. So kita kena segmentkan produk kita. Okey? Awak salin dulu ni. Apa yang dimaksudkan dengan pasaran sasaran ataupun target market Market targeting, play tadi tu. Market targeting. Ini maksud product, price, place and promotion. Product, price, place and promotion. 4P kena ingat ni. Dalam marketing kita ada 4P. Product, price, place and promotion. Tapi bila saya buat video ni jangan awak tak atas kelas tak kan? Dah tahu ada video.
Okey. Target market targeting market targeting. Merujuk kepada kumpulan individu yang mempunyai keperluan dan kehendak yang seakan-akan sama. Contohnya kalau awak remaja, awak suka apa hampir sama semualah Kalau dah bekerja, kalau macam awak remaja ni suka pakaian contohnya kan. So semua hampir sama. Jadi pakaian dia pun merujuk kepada merujuk kepada kehendak atau keperluan kumpulan tersebut. Saya ingat kami kelas saya ni pernah pakai baju ni lah, tradisional Kalau India tu pakai baju tradisi India, Melayu tradisi Melayu merujuk kepada kumpulan individu yang mempunyai keperluan dan kehendak yang sama. Seakan-akan sama, ia maksud product, price, place and promotion. Yang ni awak kena hafal 4 P's ni awak kena hafal. Product, price, place and promotion ni akan ditetapkan selari dengan keperluan dan kehendak pasaran sasaran. Contohnya kalau remaja ni suka pakaian yang macam mana? Yang lelakinya yang fit-fit kan? Tak adalah tu yang dah tua suka kembang-kembang ni sebab apa? Selesa. Kasut macam mana kasut dia untuk orang muda Awak dengar, setiap pembeli mempunyai cita rasa yang tersendiri mereka membeli keluaran dan perkhidmatan berdasarkan kepada minat, cita rasa, gaya hidup, matlamat dan sebagainya. Sebagai seorang pemasar ataupun businessman yang cekap, pengetahuan tentang kehendak pengguna adalah amat penting. Oleh itu, sebelum strategi pemasaran dibentuk, adalah penting bagi seorang pemasar untuk mengetahui tentang kehendak pasaran atau dikenali sebagai pasaran sasaran. Apa yang saya highlightkan ni penting, keperluan dan kehendak tu. Pasaran sasaran merujuk kepada kumpulan individu yang mempunyai keperluan dan kehendak yang seakan-akan sama. Keperluan dan kehendak inilah yang menjadi penyebab pengguna membeli barangan yang sama. Penentuan pasaran sasaran merupakan langkah pertama dalam strategi pemasaran yang dilakukan oleh kebanyakan syarikat. Ini mana strategi pemasaran seperti produk, harga, agihan dan promosi akan ditetapkan selari dengan keperluan dan kehendak pasaran sasaran ini. Contohnya, syarikat yang mengeluarkan kereta BMW telah memilih golongan berpendapatan tinggi sebagai pasaran sasaran. Jarang orang-orang yang baru bekerja beli kereta BMW kan. Biasa beli kereta BMW, awak tahu kan, orang-orang yang kaya. Dia sasarkan kepada orang yang kaya. Macam awak naik bas BMW je lah awak mampu kan, naik bas express. Tapi nak beli kereta BMW harganya 300,000, mampu ke tidak so dia akan marketkan kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang kaya. Macam awak memang tak mampu beli kereta mewah. Macam orang kaya, dia mampu beli kereta Mercedes. Awak hanya mampu tengok mak sedih Mercedes ataupun naik bas Mercedes awak tak mampu. Yang mampu lah orang kaya. Jadi orang yang pengeluar BMW tersebut, dia akan mereka bentuk ciri-ciri dia macam kereta orang kaya lah. Awak perasan awak perasan kereta BMW kalau pergi ke parking kat hotel, orang akan tengok je kan. Cuba awak parking kereta kancil awak, motor awak kat hotel, orang tak akan tengok. Ataupun awak pakai kereta BMW yang baru tu, pergi kerja kahwin, orang akan tengok gitu tak tengok pun dia akan tanya wah gitu lumrah hidup. Jadi pengeluar BMW ini akan apa? Akan design kereta yang wah, canggih, mahal. Design dia macam terangkat tu macam besar, dia punya konsep tu sebagai BMW tu macam menjulur je tu
apa nama, macam kapal terbang gitu, wah canggih. Design itu yang orang mereka bentuk BMW itu yang mengkaji apa yang orang kaya suka. Sebab itu orang kaya tiap-tiap 2-3 tahun yang baru model baru dia akan beli. Sebab duit dia banyak. Macam awak mana ada duit? Ya? Dia gaji satu hari tahu berapa? 1,000 gaji dia satu hari. Sebulan 30,000, ada 100,000. Duit banyak. Boleh beli sebab itu pengeluar BMW itu akan design satu lagi bentuk selaras dengan apa? Dengan golongan orang kaya. Okey? Ini kerana kereta BMW sesuai dengan keperluan dan kehendak golongan tersebut. Dia dah mahal. Kereta yang mahal ini apa? Kereta yang mahal ni dia boleh bergerak sendiri. Satu peringkat dia boleh bergerak sendiri. Takkan orang kaya dah beli orang kaya, kalau kereta buruk kan rosak, bawa orang menteri contohnya alih-alih rosak tengah jalan, kan malu tu kan, bawa kontraktor beli kereta kajian tengah jalan rosak jalan, orang kaya menteri tu pun kena tolak sama-sama, malu sebab itu dia sanggup membeli kereta yang mahal supaya keselesaan kepada apa, dia punya itulah contact person dia. Okey. Syarikat tersebut juga telah membentuk strategi keluaran harga agihan dan promosi yang sesuai. Awak tengok harga BMW tak akan murah. Takkan awak jumpa harga kereta baru BMW harga dia 40,000, tak ada. Dia mesti kekalkan harga yang tinggi. Mesti. Orang kata lebih tinggi lebih bagus. Sampai 1 juta. Ada sampai 30 juta kereta BMW. Kenapa 30 juta? Dia lah orang yang Raja Arab. Bukannya Raja Gopal, Raja Arab beli kereta 30 juta. Kenapa dia adalah seorang kat dunia ni pakai kereta tu. Ada emas. Body dia emas, Jadi walaupun mahal orang tetap beli. Kan? Dia kekalkan harga yang tinggi. Contohnya harga tersebut yang melebihi 300,000 adalah sesuai dengan golongan berpendapatan tinggi. Peletakan harga yang tinggi menunjukkan keluaran ini digambarkan sebagai eksklusif dan hanya boleh dipamerkan di kedai-kedai terpilih. Kebiasaan pasaran dapat ditentukan selepas segmentasi pasaran. Kalau awak tengok kalau orang kaya beli kau punya beg ni sama dengan orang yang ni sama orang yang makcik-makcik jual goreng pisang. Malu tak orang kaya? Bini menteri contohnya. Sama pula. Beg duit sama. Sebab itu dia akan beli. Mana yang paling mahal beg duit kat sini? Dia akan beli dia. Sebab orang-orang biasa tak mampu. Itu yang pengeluar produk itu mengkaji apa? Mengkaji kepada apa? Golongan orang-orang kaya ni. Apa yang pride dia Okey. Seterusnya ialah segmentasi pasaran. Awak salin ataupun market segmentation awak salin segmentasi pasaran.
Segmentasi. So macam kelas saya ni awak kena prepare macam bukan kelas biasa kita proses rakaman tau. Saya takkan pergi ke sana lah. Apa maksud segmen? Apa maksud segmen? Contohnya kalau kek tu kita akan bahagi pecah-pecahkan kepada apa? Kepada beberapa bahagian kan. Takkan awak tak nak potong-potong tu itu adalah segmen-segmen dia lah. Kalau contohnya kita pecahkan, kalau orang yang budak kecil kita apa? Kita akan belah kecil lah. Kalau untuk orang yang agaknya pakcik awak ke, yang orang yang tetamu, kasih banyak sikit kan, dua belah. So awak segmen-segmenkan, bahagi-bahagikan mengikut apa? Merujuk kepada pembahagian pasaran mengikut beberapa kategori pengguna, atau segmen mengikut kriteria je salah je. Asal tak betul kan tu, sebab dia dah PDF kan. Mengikut kriteria yang ditetapkan. Atau mengikut kriteria yang ditetapkan. So kita akan bahagikan pasaran kita mengikut apa kriteria. Contohnya kalau pakaian, awak akan ikut pakaian yang awak buat berdasarkan kriteria. Tadilah orang muda ke, orang tua ke dan sebagainya. Kalau awak sebagai pembuat cerita karangan, novel, okey, kalau untuk novel untuk apa, kanak-kanak, cerita pasal apa kanak-kanak? Kartun cerita pasal apa, masak-masak ke cerita pasal berkawan. Kalau awak pencipta untuk orang tua, novel orang tua, awak cerita apa? Karangan tentang apa? Menghadapi mati, ataupun apa? Menghadapi alam kubur. Okey? Saat-saat Sakaratul Maut. Takut pula orang tua baca tu mati kan. So pandai-pandai lah orang tua mungkin orang tua ceritalah tentang dia punya apa, ada juga tak enjoy bersama cucu-cucu okey, macam mana nak apa, menjaga cucu sebagainya. Itu ialah berdasarkan apa? Berdasarkan pembahagian pasaran mengikut beberapa kategori guna atau segmen mengikut kriteria yang ditetapkan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia ialah apa? Market apa? Market segmentation. Saya baca sikit. Segmentasi pasaran merujuk kepada pembahagian pasaran mengikut beberapa kategori pengguna atau segmen. Selepas ini saya akan bahagikan segmen kepada beberapa kriteria, beberapa kumpulan. Pasaran yang luas akan dibahagikan kepada beberapa segmen mengikut kriteria yang ditetapkan. Pasaran yang luas akan dibahagikan kepada beberapa segmen mengikut kriteria yang ditetapkan. Dia ada satu yang air mineral. Semua minum air mineral. Macam mana nak bahagikan air mineral tu? Mungkin berdasarkan apa? Botol, design botol lah. Kalau untuk orang budak-budak kecil, design dia ialah apa? Ada gambar-gambar yang colouring dan sebagainya. Tapi air ni sama. Okey? Sebab itu kita kena dibagikan pada beberapa segmen kriteria ditetapkan. Kemudian setiap segmen akan dinilai dan segmen yang paling menguntungkan akan dipilih sebagai pasaran sasaran. Jadi kita ada macam-macam nak jual nak jual kepada budak kecil lah,
nak buat ni, nak buat video, awak nak buat video awak nak banyak orang nak tengok. Kalau cerita pasal ni, bab 5 segmentasi pasaran, 12 view je yang tengok. Sebab apa? Siapa nak tengok? Kalau awak nak dapat banyak punya tarikan, ni lah apa? Macam mana cara nak banyak tarikan? Ha? Awak nyanyi atas pokok ke seorang ataupun awak nak terjun bangunan ke, itu banyak lah orang tengok. Sensasi lah orang kata awak bogel ke, jangan kata bogel lah, bogel jangan gila pula. Pakai baju separuh ke, mesti ramai 1 juta tengok So kita kena apa, kita akan melihat kepada bagaimana kita hendak mendapat tu, nak mendapat. Tapi ada yang India tu kan, masak tu ialah masak lah kari pun dapat 4,000. Aku dapat. Sebab dia punya kelebihan ni lah apa? Bahasa dia kan. Orang lain tu boleh, awak suruh je lah mak awak ke akak awak masak kan, takkan nak tahu masak kari tu kan. Tak ada nak tengok pun kan. 10 view lah, sikit no kan. Itu pun adik-adik dia tengok kan. So awak kena, bila mana awak ada satu pembahagian, aku nak jual kepada orang muda, aku nak jual kepada orang kanak-kanak. Jadi pemilihan awak memilih kepada siapa yang paling banyak membeli barangan awak. Market awak telah memilih daripada banyak-banyak golongan yang awak nak jual kepada kanak-kanak, kepada remaja, kepada dewasa, kepada orang tua. Golongan mana yang paling apa? Golongan mana yang paling apa? Banyak membeli. Itu yang awak kena targetkan. Kalau nak jual kepada semua orang, awak tak sempat. Awak kena targetkan kepada golongan, awak memilih pada golongan yang paling menguntungkan. Okey, situ boleh sikit. Memilih pada golongan yang paling menguntungkan. Apabila segmen pasaran telah dikenal pasti, maka syarikat akan melaksanakan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmen tersebut. So awak kena buatlah strategi pemasaran sesuai kepada apa? Kalau awak perhatikan iklan kepada kanak-kanak. Macam mana iklan kepada kanak-kanak? Ha? Apa? Terharu. Pandai, very good. Ada lagu. Lagi ada apa? Warna yang ceria bersama kawan-kawan, bersama keluarga tersenyum. Itu ialah apa? Target kepada ni Contohnya, Proton telah melakukan segmentasi pasaran terhadap populasi masyarakat Malaysia berdasarkan kepada kriteria pendapatan. Tadilah untuk orang yang gaji besar, Proton mengeluarkan kereta perdana kan. Okey. Seterusnya, Proton akan membentuk strategi pemasaran selari dengan keperluan dan kehendak pasaran sasaran. Maka terhasillah berapa line keluaran yang cuba memenuhi keperluan pasaran sasaran yang berbeza. Keluaran Proton Saga dan Proton Wajah. Proton Saga dan Proton Wajah untuk orang miskin ke untuk orang kaya? Sederhana ataupun berbanding rendah. Proton Wajah Persona Gen 2 perdana wajah Persona adalah perdana, sementara Proton perdana eksekutif khusus untuk pasaran sasaran berpendapatan tinggi. Kadang-kadang orang kaya pun tak nak beli Proton sebab terlalu murah pada dia. Okey. Dia sanggup beli yang BMW mesti harganya 500,000 Sebab awak tahu, awak tak tahu gaji dia orang ada yang mencecah 1 bulan 300,000 ringgit gaji dia. Kan. Sebelum Covid lah, sekarang dah Covid, semua dah bankrupt. Macam peletakan harga, promosi dan agihan perlu disesuaikan dengan setiap keperluan pasaran sasaran yang ditetapkan.
And then mengenal pasti segmen pasaran merujuk pada individu yang mempunyai ciri-ciri atau sifat seakan-akan sama yang boleh mempengaruhi keputusan pembelian. So biasanya kalau orang muda macam awak, cirinya hampir sama. Awak sukakan apa, pakaian, makanan hampir sama. Contohnya color apa, corak apa dan sebagainya. Contohnya segmen kaum wanita yang berpendapatan tinggi mungkin akan membuat keputusan pembelian barangan kemas kerana faktor sosial. Macam awak tak ada duit, awak nak beli emas ke? Tak ada duit. Tapi orang yang gaji besar, RM10,000, dia akan beli emas kerana gaji dia besar. Dan seterusnya dia boleh simpan duit itu sebagai aset. Emas tu boleh digadaikan. Ini bermakna mereka membuat pembelian kerana ianya membantu hubungan sosial yang lebih rapat dengan rakan-rakan yang juga membuat keputusan pembelian kerana faktor yang sama. Dalam menentukan segmen pasaran, penyelidik melihat beberapa pengaruh yang berbeza dalam keputusan pembelian yang dibuat oleh pengguna. Okey. So biasanya kalau golongan tu biasanya golongan yang sama. Okey. Seterusnya awak salin ni asas segmentasi pasaran pengguna. Kita ada pelbagai asas lah ataupun kumpulan-kumpulan ataupun segmen-segmen. Segmen tu adalah pembahagian. Macam kek tu kita bahagi-bahagikan. So ini segmen untuk apa, ini segmen untuk apa. So kita ada yang ni ada 4. Nanti saya akan terangkan satu-satu So nanti kalau kelas next class kelas 9 kalau mula kita ada rehat lah. Tapi kalau lewat mula tak ada rehat, minta maaf sampai yelah senang awak, senang saya Geografi tu salah je tu. So, ia berdasarkan apa? Geografi. Geografi maksudnya tempat awak nak jual kat Sabah Sarawak. Demografi penduduk. Saya katakan satu-satu lah. Penduduk maksudnya berdasarkan kependudukan. Bancian penduduk tu kan. Yang ketiga adalah psikografi. Psikografi lebih pada dalaman nanti saya terangkan. Dan yang keempat adalah kegunaan keluaran. Okey? Awak salin dulu geografi, saya akan terangkan berdasarkan geografi.
So dah siap dah saya ni. Kalau orang awak tahulah ya. Orang negara US dia suka makan apa? US Amerika tu. Awak kan bangga sangat Amerika tu. So kalau awak pelanggan awak ialah orang Amerika, awak kasihlah burger ke. Awak makan burger kan? Makan burger, kasih spaghetti. Alright? Dia tak makan asam pedas, tak makan, tak biasa kan? Durian. So ia berdasarkan negeri. Siapa yang kat sini atuk dia dekat luar pada Johor, angkat tangan. Kat mana? Pergi mana? Perak suka makan apa beza dengan Johor? Tempoyak. Macam kita kalau dengar tempoyak pun macam tak biasa kan. So ia berdasarkan negara, negeri, bandar dan sebagainya. Beza tempat, bezalah dia punya cita rasa. Yang saya tahu Kelantan. Siapa Kelantan ada sini? Kelantan Atuk awak ada suka manis-manis kan? Suka manis-manis. Kadang-kadang pagi-pagi makan nasi tau. Nasi kan? Pagi-pagi makan nasi kan? Ikan semua. Kita tak biasa, kita makan apa? Pagi-pagi roti canai, lemak kan? Tak makan ke tak? Itulah berdasarkan geografi ataupun tempat. Pengguna yang tinggal Semenanjung lebih banyak ni Kalau orang Semenanjung ramai banyak berbanding Semenanjung dengan Sabah Sarawak, siapa yang banyak beli kereta? Negeri yang duduk di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak? Semenanjung sebab dia dekat kan. Kalau Sabah Sarawak dia jauh, faktor geografi dia jauh, jadi dia kalau bawa kereta, nak bawa kereta pun leceh lah naik gunung gandang, lopak dan sebagainya, rosak kereta Sebab itu pasaran untuk kereta Myvi setahun dah rosak. Lalu lopak tenggelam. Sebab tu dia guna kereta-kereta lah, perhatikan. Siapa dah pernah pergi Sabah Sarawak? Semua orang telah pergi ni, Sabah Sarawak dah pergi. Dia banyak pakai kereta-kereta yang 4-wheel drive kan. Sebab dia lalu lopak dan sebagainya. So negeri berbeza, keluaran pun berbeza. Okey, geografi berbeza. Dan biasanya kalau kita antara satu negeri ke negeri, Johor ke Melaka, naik apa? Naik kereta pun sampai kan? Motor pun sampai. Tapi kalau sana Sabah ke Sarawak, 2 kali ganda daripada Malaysia, takkan nak naik motor, tak sampai, lambat. Okey, naik kapal terbang lah solutionnya. So ia adalah berbeza mengikut tempat demografi. Tulis ya. Ini seronok
Awak tulis jangan awak main handphone. Awak tulis. Awak yang main handphone. Sebab awak main handphone, Covid semua. Saya dah maki yang lepas, dia main handphone sekelas, alah Covid semua tak faham. Semua ni semua tak faham tentang kelas. Sebab maki saya. Masa kelas main handphone. Kalau awak nak main handphone, awak berambus. Kan? Ataupun saya boleh buat kelas online. Tenang je. Bila kelas online tak dapat lah apa benda kan. Tapi nak main handphone berambus sebab awak tak minat. Tu je. Tenang demografi merujuk kepada apa? Ciri-ciri kepribadian individu, umur, umur, jantina, pendapatan, status. Kepribadian individu. Maksudnya kalau awak perhatikan, awak punya produk berdasarkan demografi, kependudukan. Kalau dalam awak punya taman, semua ni sebut taman kan? Kat setiap taman tu mempunyai ciri-ciri yang apa? Berbeza, pandai. Dari aspek apa? Umurnya, ada yang umur muda, umur tua, kanak-kanak. Dari segi apa? Jantina dia, ada lelaki, ada perempuan. Tentunya berbeza kan? Lelaki perempuan berbeza. Okey? Yang saya nampak lelaki perempuan, lelaki ni tak banyak jenis macam saya banyak cakap lah kan, sebab saya ngajar kalau saya tanya. Tapi memang saya kalau karakter kalau kat luar memang saya tak banyak cakap kan. Tapi bila marah gitu jadi dia pandang. Ada berlaku dua karakter lelaki perempuan. Perempuan ni banyak cakap, tetapi lelaki membuat keputusan. Seawal umur 12 tahun lelaki dah boleh berani untuk keluar rumah. Perempuan tak berani. Itu beza antara lelaki dan perempuan. Okey? Memang ada perbezaan antara jantina. Pendapatan pun berbeza. Ada penduduk yang pendapatan tinggi, pendapatan rendah. Tentunya apa yang diinginkan adalah berbeza. Lagi apa? Status, hobi. Kalau hobi seorang itu apa? Kalau hobi seorang itu nak apa hobi awak? Apakah? Kalau hobi apa? Main bola. Orang main bola dia nak apa? Main bola dia nak apa? Dia biasa suka beli apa? Kasut bola. Kan? Seluar pusat dan sebagainya, baju pusat, seluar pusat. Ada nak beli ni kasut bowling? Tak ada kan? Sebab tak minat bowling. Bowling lain, kasut dia betul tak? So berdasarkan apa? Berdasarkan hobi. So kalau ini satu tips, kalau awak nak suka setiap orang tu, awak minat lah contohnya, awak minat salah seorang ni, awak tanya hobi dia. Awak tanya hobi orang tu, awak cuba memenuhi hobi dia lah. Tapi kalau hobi dia suka makan, biar habis duit awak. Kalau hobi dia suka kumpul stamp, senang. Awak belikan stamp banyak-banyak dekat apa? Dia post, nak stamp. Awak suka kan kumpul stamp contohnya. Berdasarkan hobi, bila hobi seseorang tu, bila kita memenuhi hobinya, jadi apa? Jadi orang tu suka, dan akan beli barang tu. Agama contohnya, saya dah beritahu kalau agama orang Cina ni biasanya dia lebih pada budaya. Dia budaya limau contohnya. Baru-baru 2 hari lepas bakar apa tu? Dia bakar sampah di depan rumah kan. Okey. Itu ialah apa? Agama. Bangsa Melayu. Bangsa Melayu beli apa? Yang lakinya, bangsa Melayu. Mesti ada. Tiap orang Melayu mesti ada. Cuba jawab. Orang bangsa lain tak beli. Mereka tak beli. Tak tahu jawab.
Orang Melayu suka beli barang tu, orang Amerika tak akan beli. Apa? Kain pelekat. Awak ada kain pelekat tak? Kat rumah? Ada kan? Orang negro beli kain pelekat? Tak ada. Tapi kita sibuk beli burger, kan? Dia tak sibuk pun nak beli kain pelekat ke, nak makan nasi lemak. Kita sibuk mengagungkan mereka. Kita macam tak ada, kita rasa bangsa kita tak ada. Okay? So, ia adalah demografi ni ialah berdasarkan apa? Berdasarkan ciri-ciri kepelbalian individu. Berbeza-beza Setiap individu ni adalah apa? Berbeza berdasarkan apa? Jantina, lelaki perempuan, lagi apa? Pendapatan, ada yang mak bapak kaya, ada mak bapak apa? Sederhana, ada yang miskin status, ada yang berstatus tinggi, ada yang orang ego hobi berbeza-beza, agama berbeza ada agama Islam, agama Hindu contohnya, Kristian dan sebagainya. Ada bangsa Melayu ada India, ada kalau ada Cina so berbeza-beza. Keperluan kita, keluaran kita adalah berdasarkan apa? Berdasarkan demografi tersebut. Kalau awak nak jual kopiah, kain pelekat masih lagi lah orang India ada beli kan kain pelekat kan. Kopiah kepada siapa? Biar khusus pada kopiah orang Islam. Kalau awak jual kepada orang India, nak beli kopiah, awak pun tak tahu kopiah tu apa kan, mana putih tu yang biasa orang haji pakai. So ia adalah berdasarkan agama. Macam Quran, Quran ialah kepada Al-Quran kepada orang Islam. Kalau awak jual kepada orang itu, dia tak akan itulah. Mungkin dia lebih kepada apa? Lebih kepada sensitivity tu. Contohnya kalau awak tahulah kereta apa nama? Kereta Toyota apa nama dia? Alphard Velfire untuk golongan mana? Velfire orang kaya lah. Mak bapak siapa yang ada Velfire ni? Dia biasa golongan orang kaya ada duit. Harga dia 300,000, bayar sebulan dia lah 2,000 orang kaya saja. Dan dia untuk kita orang yang Velfire untuk kepada apa? Kepada target kepada orang-orang kaya. Dan juga target juga sekarang ni dia akan lebih murah. Kalau second, dia juga lebih kepada orang yang berkeluarga yang ada anak ramai. Psikografi. Ni awak tulis. Ini susah sikit awak tulis sikit. Psikografi. Tulis sebab dia kalau dalam final nanti dia awak kena tulis jawapan dia tepat-tepat ni. Contoh, sila terangkan psikografi. Kalau tak ada ayat ni tak ada markah lah gitu selepas itu awak kena faham apa yang saya sebut tu, dan apa contoh-contoh saya beri tu, itu ada markah tambahannya.
Ini amat susah sebagai awak kena tahu apakah dia punya minat sebenarnya. Sampai awak tertarik membeli pakai kasut tersebut. Contoh awak nak beli kasut, semua rata-rata beli kasut kan, padahal dia letak kat bawah aja. So kadang-kadang awak tak memikirkan pun keselesaan. Ada kalanya awak beli kasut tu, contoh macam artis, dia beli kasut yang tinggi kan. Kerana apa? Oh, nampak tinggi kan, dia rendah. Tapi susah nak gerak. Golongan artis memerlukan macam itu. Golongan yang nak cepat jalan, saya ingat dulu kalau orang yang kalau kat office dia pakai biasa je. Macam saya ni, saya tak pakai ni, dia senang jalan. Kalau saya pakai kasut yang kulit, contohnya yang Amy pakai tu, dia akan nampak dia lebih elegant, tetapi awak rasa macam tak selesa. Contohnya ada lagi kasut yang kasut yang luncuk contohnya kan. Kesan ni ada berlaku kat kawan saya, kaki dia, jari-jari kaki dia akan turut sama meluncuk juga, sebab dia pakai hari-hari kan. Tak boleh kembang, bila kembang sakit puncung dia tu kan. So pastikan awak punya kasut tu pun tidak akan mempengaruhi kesihatan kaki awak kan. Sebab itu psikografik ini ialah kita mengkaji gaya hidup, pendapat pakar, minat dan sikap. Okey, kalau macam orang nak pergi berkebun, boleh tak pakai kasut-kasut macam ni lah, kasut-kasut perempuan yang ada kuku? Tak boleh kan. Berkebun dia ada kasut dia sendiri. Kalau macam chef sekarang tengok, ada kasut boot dia kan. So ia berdasarkan gaya hidup, pendapat pakar, minat dan sikap. Sebab itu dalam satu-satu kilang, contohnya Adidas. Kalau siapa yang pernah pergi JPO naik ke Adidas, macam-macam kasut pilihan kan, macam-macam colour, macam-macam design. Ia sebenarnya atas dasar di mana designer Adidas itu telah design, mereka bentuk supaya memenuhi apa yang awak nak sebenarnya. Saya nak yang macam inilah, saya nak macam setiap orang mempunyai minat, gaya hidup yang berbeza. Kalau contohnya ni, ini siapa ni? Orang yang suka apa? Menunggang, motor ride, travelling, motor besar. Pakaian dia pun takkan saya beli Melayu, dia pakai yang sesuai lah. Baju apa? Baju apa tu? Jacket, seluar jeans, kasut apa saya tengok ada spek, barulah gaya. Saya pernah tanya, kenapa kau bawa laju motor? Apa jawapan dia? Kenapa bawa laju? Tak, orang yang bawa motor besar orang pun perlu laju. Nak cepat sampai tak? Nak sebab mana kerja feeling tu. Yang kedua apa? Memang motor itu direka bentuk untuk apa? Untuk laju. Kalau bawa slow bike, awak naik motor tu motor apa? PS5 ke, ada sport ke kan? Motor Honda, semua lengkap. Segar lah kot aku bawa motor besar-besar, alih-alih orang nakap potong. Segan aku kan. Itu dia punya sikap tu. Tapi kesan ni tak tahu. Kalau awak laju kesan dia apa? Banyak lah kata saya nasihat. Banyak apa? Banyak, yes, kemalangan. Saya bukannya nak cakap lah, tapi kemalangan banyak berlaku terhadap yang motor-motor besar. Kita tentu akan jawab, terdetik hati di sudut hati kita, mesti akan cakap, ini mesti bawa laju. Mesti akan cakap. Walaupun kita tahu dia tu memang bawa slow, kita mesti akan cakap. Lala yang paling teruk dia kata, bodoh lah bawa laju-laju. Mesti perkataan bodoh tu ada sampai mati. Perkataan itu yang akhirnya orang akan cakap.
Sebab tu kalau naik motor, kalau accident, orang akan cakap 100% saya akan pasti dia akan cakap ini tentang buat laju sebab itu kalau buat motor hati-hati awak jangan ikut sangat perasaan macam siapa sini Mak Rempit sini? Kalau macam tu Mak Rempit kalau dia accident pun orang akan cakap badan muka lah memang aku masa jalan pun kau belagak, aku nak bawa kereta pun hari-hari kau muncul orang akan cakap begitu itu dia punya minat orang itu adalah berbeza berdasarkan apa? Berdasarkan dia punya minat lah, sikap dan sebagainya. Saya baca sikit. Seorang pengguna akan membuat keputusan yang untuk beli keluaran penjagaan kesihatan yang dijual oleh Smart Shop ataupun yang kat kedai, yang kat TV kan dijual kan. Kan awak pernah tengok kat TV jual kuali lah kan. Kerana faktor gaya hidup, pendapat pakar, minat dan sikap. So dia akan jelas kita tengok detail dekat situ. Ini kerana pasaran sengsara mementingkan gaya hidup yang sihat, mempunyai sikap dan minat positif terhadap keluaran. Jadi contohnya kalau kat TV tu dia akan terangkan ini sesuai untuk keluarga, ini sesuai untuk orang yang sibuk Ini tambah pula dengan pendapat pakar yang akan menguatkan keputusan pemilihan pengguna. Kadang-kadang awak perasan tak, dia akan bawa Chef Wan kan untuk jual dia punya produk keluaran kan, bagi chef-chef yang terkenal lah. Chef ni pun mengakui lah kan, dia pun setuju. Dia akan panggil pakar-pakar untuk bersetuju tentang keluaran tersebut. Ada kalanya strategi pemasaran agresif yang dilakukan oleh pemasar boleh boleh ubah psikografi. Agresif maksudnya apa? Dia macam paksa awak beli dekat dekat TV tu apa? CJ One Shop dia paksa awak beli. Cara dia paksa. Kalau lambat lagi 10 minit anda terlepas peluang ni. Ada banyak barang yang dijual. Itu cara agresif yang dia nak tunjukkan. Tapi awak kena hati-hati kadang-kadang beli banyak, satu yang awak guna, yang lain tak guna pun. So awak kena hati-hati dengan dia punya strategi pemasaran yang telah dijalankan. Okey, yang seterusnya yang keempat, awak tulis. Tulis sekejap tulis. Saya agak awak dengan anak saya umur awak, betul umur awak saya rindu anak saya ingat awak lah. Tapi memang dia tak boleh buat lah. Dia kata dia Universiti Melaya kan, dia tak boleh buat. Kenapa? Sebab dia tak tulis awak kena tulis. Keluaran ataupun produk Yang ini amat mudah lah. Seronok marketing ni sebab dia, kenapa kita gagal, orang kita Malaysia gagal orang Amerika. Produk yang awak beli banyak Amerika perasan. Makan pun McDonald kan, semua produk-produk overseas. Kalau macam shampoo, Colgate tu, awak ingat Colgate tu awak pakai buat gigi apa? Tengok
Ubat gigi apa? Ubat gigi ke tak usuk gigi? Apa? Ubat gigi apa? Apa brand ni? Brand Colgate kan? Colgate awak dari Malaysia ke? Overseas, Israel sebenarnya kan, daripada Palmolive kumpulan dia lah. Dia mengkaji sebenarnya, dia iklankan. Padahal kalau beli yang brand Malaysia pun ada je, sama je lah. Sebab itu dia marketing ni penting. Awak mengkaji apa yang ini awak merujuk kepada ciri-ciri pengguna berasaskan cara keluaran digunakan. Cara kesetiaan. Tadi saya nak tanya awak lah. Tanya betul juga lah saya nak tanya ni. Ini paling mudah lah. Apakah brand ubat gigi yang awak gunakan paling lama dan paling awak rasa setia lah? Awak apa? Apa? Ubat gigi. Colgate kan? Ada lagi yang lain selain Colgate? Dali. Berapa tahun dah pakai? Tak sedih sangat Siapa yang sedih satu produk? Contoh, saya tak marah awak. Colgate kan? Dah berapa tahun kan? Awak tak nak guna, kadang tak nak guna pun yang lain. Itu dinamakan kesetiaan kepada apa? Kepada jenama. Lagi satu, jam. Awak pakai jam apa? Brand apa? Ada tak yang setia pada brand? G-Shock kan? Berapa tahun kan? Kalau dia pecah pun tetap pergi G-Shock kan? Betul lah, setia lah. Tapi jam lain pun ada juga kan? Toshiba ke ada jam, tahu lah. Ada jam Toshiba, awak tahu? Ada, dia keluarkan jam. Beli TV dapat jam Toshiba. Ada. Tapi awak tak stay pada jenama Toshiba, awak jenama pada G-Shock. Ada juga beli jam untuk apa? Untuk mengapa pembelian dilakukan? Ada jam satu untuk apa? Untuk bergaya. Time kita kahwin nak bergaya, jam tu dia pakai. Tapi masa ni tak pakai. Itu nak bergaya, nak tunjukkan lah. Biasanya contohnya jam orang yang dah mahal, jam Rolex contohnya. Orang yang menteri, awak ingat jam awak boleh ingat 100 kan? Awak ingat menteri tu pakai jam berapa ribu? Mana 100,000. Saya rasa kalau macam kita ni sampai meninggal tak dapat harga 100,000 tu kan. Jam dia 100,000, dalam dia emas besar jam dia. So ia berdasarkan mengapa awak beli jam, disebabkan apa? Disebabkan memanglah guna. Ada tapi ni awak kena guna lah. Macam exam kan, macam saya tak pakai jam. Saya tengok handphone sebab nak tengok masa dah habis tak lagi 15 minit. Saya janji tadi saya takkan bagi awak rehat. Saya nak cuba, nak test. Alright? Tak pernah saya lakukan, tak pernah rehat. Kan biasa bagi rehat. Jam ni awak gunakan untuk apa? Awak buat jam. Pandai tengok masa kan. Tapi ada orang pakai jam, dia tak tengok pun, nak tunjuk orang. Macam pergi kahwin, itu dia tak tengok pun. Macam saya tak kecap. Sebab saya tak tengok masa, saya tengok kat sini. Saya tak suka pakai jam. Sebab apa? Tak suka orang banyak hadiah. Saya tak pernah pakai pun. Nanti ada satu peringkat ni, siapa ada mak bapak ni, dia pakai jam tak? Saya tanya awak. Sebab mak bapak awak mungkin sebaya saya kan. Ada yang tak pakai tak? Ada. Cuba tanya dia kenapa tak pakai. Saya pun tak tahu jawapan dia. Senang lupa, bagus rasa yang paling tepat untuk diri saya malulah. Saya takut terlupa, terletak mana-mana, dan bila dah hilang kita rasa mengganggu hidup kita.
Sebab tu saya baik tak pakai. Macam ni lah. Yang mengganggu hidup awak ialah apa? Ni. Handphone dengan beg duit kan? Beg duit. Resah kalau dia hilang kan? Dengan kunci je tu. 3 tu. Tapi seluar ni memang, kalau seluar takkan lupa kan seluar kan? Seluar takkan terlupa kan? Baju takkan lupa. Kalau lupa dah lacas gila lah dah boleh masuk hospital lampoi. Saya dah lalu hospital lampoi pelawar sebenarnya. Itu dah cas lupa. Tapi kalau macam barang-barang yang jam ni, untuk awak, tujuan awak untuk apa? Tengok. Tapi ada certain orang menggunakan jam untuk nampak dia lebih gah. Kenapa dia pakai 100,000? Kenapa tak pakai yang 1 lebih? Wah, canggih canggih orang ni. Kasih projek kita confident beri keyakinan. Ni awak ni minta salin jam 3 jenis segmen pasaran. Nanti yang baki ni boleh tak saya buat YouTube boleh tak? Saya buat YouTube kat rumah, saya cakap seorang-seorang macam gila. Semalam saya buat online 10 minit saya cakap seorang-seorang. Line dah terus tak ada. Kat sini line tak ada, saya cakap seorang-seorang. Dia orang kasi WhatsApp, cik tak ada pun cik. Kita tak tahu line tu tak ada. Macam sini bagus lah kan. Pemasa tidak berbeza masa. Kalau awak tulis itu tidak berbeza maksudnya apa? Apa maksud tidak berbeza? Sama sama. Tidak berbeza maksudnya sama. Kalau awak buat kajian sikit dan cuti minggu depan awak cuti kan? Tidak berbeza tu maksudnya apa? Sama masa sama. Tidak berbeza. Saya mungkin boleh ungkapkan dia sebagai sama Yang kedua, pemasa terbeza. Yang ketiga ialah pemasa tertumpu. Dalam bahasa Inggeris dia berbeza Dalam bahasa Inggeris dia undifferentiated. Undifferent maksudnya tidak berbeza. Undifferentiated. Daripada perkataan different ialah berbeza kan. UN ialah tidak berbeza. Undifferentiated. Undifferent. Dalam bahasa Melayu dia bermasa tidak berbeza. Undifferentiated Yang kedua ialah dah kelabu suruh balik ni. Yang kedua ialah apa?
Differentiated. Perkataan undo awak buang sebagai apa? Differentiated. Dan yang ketiga, pemasaran tertumpu, concentrated. Tertumpu yang apa? Concentrated. Yang ini yang kita sebutkan sebagai, sebelum ni kita ada satu slide yang dinamakan apa? Memilih segmen pasaran. Okey sikit boleh tak? Atas daripada ni boleh tak? Sebagai tulis tajuk boleh tak? Tolong. Memilih segmen pasaran. Atas daripada ni, satu set tu tertinggal tak ada. Memilih apa? Memilih segmen pasaran. Saya just baca saja. Memilih segmen pasaran awak pilih Selepas menilai setiap segmen yang berkemungkinan dalam satu pasaran, proses seterusnya bagi masa ialah membuat keputusan tentang segmen yang ingin dipilih dan bilangan yang akan dimasuki. Proses ini disebut sebagai pemilihan sasaran pasaran. Sasaran pasaran terdiri pada satu set pembeli yang berkongsi keperluan atau ciri-ciri yang sama terhadap tawaran pemasar. So, yang ini dinamakan memilih pasaran. Contoh awak ada satu keluaran. Awak nak jual kepada orang tua ke, orang remaja ke, kanak-kanak. Ada 3 golongan segmen. Jadi awak pilih salah satu. Ini dinamakan apa? Ini dinamakan apa? Memilih sasaran pasaran yang kita boleh bahagikan kepada apa? Kepada 3, iaitu apa? Pemasar tidak berbeza ataupun apa? Undifferentiated. Yang kedua apa? Pemasar terbeza, differentiated. Yang ketiga ialah apa? Pemasar tertumpu. Okey? Nanti awak suka kata nanti Nanti apa? Apa yang nak tengok ni depan ni? Nanti slide ni saya akan apa? Dalam YouTube. Dan kelas ni sampai setakat ni. Tu. Awak suka diteruskan ke sampai setakat ni? Tak, kelas ni awak nak teruskan ke apa ni hari ni? Tak ada, dah tepu. Okey, awak nanti tengok balik. Nanti awak nanti saya akan upload yang saya ni saya pakai ni kan, dah macam Formula 1 saya akan uploadkan dalam YouTube. Okey. Untuk awak nanti gunakan sampai ketua bila awak jadi marketing nanti Lagi satu, awak marketing SEM 1 dah belajar. Biasanya SEM akhir ni saya susah sebenarnya. Perlukan pengkaji macam saya ni. Awak dah sampai peringkat pengkaji ni Okey, nanti kita sambung kelas kita. Kalau boleh lah, saya nak buat macam ini seterusnya. Tapi saya fikir-fikir dah macam terlewat jugalah. Kita ada berapa chapter ni? 10 chapter ataupun 9 chapter. Saya nak habiskan kalau boleh. Yang ni minta tolong, minta jasa baik. Chapter selepas ini, untuk chapter ni saya akan masukkan dalam YouTube. Tapi saya nak 2-3 orang yang akan join saya lah. Dalam macam 2-3 orang. Tak adalah saya kasi kat seorang kan. Dalam buat Google Meet tu kan. Google Meet tu. Okey, itu saja daripada saya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyalah selepas ni melalui WhatsApp. Alright, bye.